Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat lagi bertemu lagi untuk dalam minggu ni sesi live bersama saya, Hafiz dan juga Guru Azli. Jadi harapnya penonton-penonton yang akan ikuti live ni harapnya semua sihat-sihat dan di dalam jagaan Allah SWT. Jadi, Bro Azli, apa cerita hari ni? Okey, kita cuba tengok pada sisi terkini lah. Isu-isu semasa yang mungkin boleh kita buat review kupas sikit. Cuma tajuk yang pertama, kita pergi ke ajaran Shihab. Lately ni, kebelakangan ni pun berlakunya sedikit lah heboh di media sosial. Banyak juga influencer, content creator bercerita tentang Shihab ni. Cuma Hafiz ada study tak pasal Shihab? Alhamdulillah, sebabkan memang banyak, jadi of course lah kita mudah lah untuk study berbanding kalau langsung kata tak ada sumber yang banyak. Kali ni lebih sikit kot. Kali ni lebih sikit. So apa yang sebenarnya sejadi jujur, saya cuma sempat dengar-dengar je lah, tak sempat hari ni pun nak study tentang Shihab ni. Kenapa namanya Shihab? Kenapa Suhairi dia punya pengasas atau orang yang Suhaini. Suhairi yang membawa lah konsep Shihab. Dan yang aneh juga kenapa perlu diwawarkan di media sosial bahawa saya pengikut Shihab kan. Maksudnya pengikut-pengikutnya tu kan nak kena declare. Adakah itu syarat untuk mereka berpegang atau ada satu benda kontroversi yang mereka ingin tarik? Menurut Hafiz macam mana? Saya tanya balik pada Hafiz sebab jujurnya saya tak sempat nak kaji lah. Jadi saya tanya langsung kepada orang yang dah sedikit membaca tentang perkara ni. Okey. Jadi sebelum kita ke tu, mungkin kita tengok sedikit lah latar belakang latar belakang nama Shihab, apa semua ni. Untuk makluman termasuklah penonton. Jadi sebenarnya Shihab ni dia bukanlah satu ajaran sebenarnya awalnya. Dia hanyalah satu syarikat lah, syarikat menjual air. Sebab tu kalau Bro mungkin ada perasan, mungkin ada serta-serta video dia tunjuk botol. Sebabnya memang awal Shihab ni especially pada waktu-waktu COVID lah, dia jual air yang mana dikatakan kalau minum air adalah efek kesembuhan pada mungkin pengidap COVID ke ataupun apa-apa penyakit lah macam tu. Dan yang tu pun ada cerita dia, ada claim yang macam-macam lah. Ada yang claim sampai boleh counter vaksin pun ada. Itu daripada statement pengasas dia lah. Overclaim lah. Overclaim. Kata daripada produk Shihab ni air minum Shihab. Tapi kenapa nama dia Shihab? Sebab hak Marvel tu ke? Hak berdasarkan dengan cerita Marvel tu? Ya tu saya tak pasti. Mungkin pengasas dia terinspirasi mungkin. Tapi dia punya so air tu tak ada radioaktif sehingga boleh hijau. Katanya air tu pun dia macam base madu lah. Jadi itulah yang buatkan dia ada mikrob sebagainya. Itu claim daripada Okey. Tadi tentang produk, kemudian macam mana boleh bawa kepada konsep ajaran ni? Okey, dah kemudian jadi sebenarnya daripada produk tu sendiri pengasas dah mula claim bermacam benda lah. Daripada kata boleh sembuhkan dan sebagainya, sampailah ada yang seterusnya tu video-video yang lain perbincangan tentang orang kata tentang Nabi, tentang Tuhan sebab tu kalau kita tengok yang siapa Nabi, siapa Allah, dan sampailah ada yang statement-statement yang Nabi tak ada jantina dia sampai macam tu. Itu yang buatkan sangat meletup lah sebab benda ni belum pernah orang sebut. Okey. Kalau
itu kemudiannya saya juga tonton di TikTok misalnya kan, Mhm. uh, bahawa dia setelah Yusuf Azmi katanya berjumpa dengan dia tarik Mhm. balik semua kenyataan dan dia katanya dia masih Islam, dia bersyahadah, dan kemudian dia kembali balik. Dia nakkan Ya tunjukkan dia tu ya. kan. Macam mana tu? Apa Aha. sebenarnya plot story tu? Mungkin Hafiz tahu. Dari segi penilaian saya lah, awalnya je dengan yang posting, jelas sama ada daripada recording ke, ada juga yang daripada dia apa, kira nak kata berdebat tak jugalah, berbincang atau berdiskusi dengan kira ustaz dan tokoh lah dekat social media. Waktu tu dia masih lagi pakai statement-statement yang dia percaya, yang kita tahulah, dengan yang kata Tuhan apa, Allah tu adalah Muhammad, Muhammad tu adalah Allah dan sebagainya. Statement tu masih lagi dia kemukakan. Tapi bila lepas pada yang tu kena terjah, kita sebut kena terjah rumah. Ha. dah macam tu orang terjah, orang cari. Bila dah tu di ramai yang bagi tahu ini sebabnya nak jaga diri daripada kena tindakan sama ada daripada geng. Kalau Yusuf Azmi kita sebut sebagai apa, geng semboyan lah daripada Hmm. geng semboyan, mau kena lepuk waktu tu juga. Jadi better janganlah sebut yang dia masih lagi dalam statement lama yang yelah sebenarnya statement tu dah kira syirik sebenarnya. So dia Ha. balik pada statement yang Nabi Nabi Muhammad tu adalah lelaki, berkahwin, ada semua dan sebagainya lah, dan dia bersyahadah sebagainya lah. Jadi antara penilaian daripada saya dan juga daripada ramai juga yang penonton, nak kata netizen jadi Yeah. netizen banyak bagi tahu ni sebenarnya nak pelihara diri ataupun elak daripada kena kena serang dengan lebih teruk lah. Tapi betul, lepas pada tu masih lagi di yelah kat social media masih lagi pakai statement yang lama lah. Dan dengan tu, which is sebenarnya dekat social media pun agak viral sebab dia kita sebut pun macam marketing juga sebabnya bukan dia je bagi statement, kan ada beberapa orang yang Ya. setuju, sama ada betul pengikut ke tak, itu satu kes lah yang lain lah. Tapi nya bersetuju, jadi bagi tahu juga statement yang sama daripada macam yang dibuat. So tu yang something wrong lah. Dan yang paling latest kan, kalau bro tahu pasal pergi ke New Zealand Ya. dia jadi pergi New Dan cari Zealand, perlindungan di sana jadi perlindungan. Sebabnya tahu dia sebenarnya kalau ikut dia dah salah dari segi undang-undang dan secara akidahnya pun dah salah. Jadi nak tak nak kena cari perlindungan. Dan yang dia sendiri dah pergi, termasuklah pengikut-pengikut yang sama, kefahaman yang sama pun pergi juga untuk dapatkan perlindungan. So itu yang berita paling latest lah. Okey, itu secara kronologi lah. Tetapi Mhm. kalau secara prinsipal, apa yang ajaran Sihat ni ajarkan ataupun sebenarnya perjuangkan atau ingin wawarkan, atau sebenarnya apa ajaran Sihat ni sebenarnya nak sampaikan? Daripada saya rasa hanya sekadar sebab dia tak ada satu sandaran yang jelas. Even dalam dia punya statement, macam dia kata Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad. Ini statement lah Auzubillah min zalik. Tak sebut pun takut Jadi memang tak ada sandaran. Sandaran pun adalah dia sebut. Kalau bro tengok dekat dia punya kira explanation dia sampai sebut ada beberapa ayat Quran. Jadi tapi interpretasi tu adalah interpretasi daripada akal sendirilah. Bukannya daripada Quran ataupun ada bacaan daripada mungkin tafsir Ibnu Katsir ke, tak ada. Ini hanyalah dia punya ni lah. Direct translation atau mentafsir sendirilah. Mentafsir Maksudnya sendiri. tafsir tanpa ilmu, tafsir tanpa disiplin. Tanpa Iaitu disiplin tak ilmu. belajar bahasa Arab, tak memahami sirah dan sejarah perjalanan Ya. Islam daripada awal.
Okey, mari daripada situ mungkin kita boleh highlight satu, saya nampak ada satu masalah, atau bukan masalah lah, kita lihat potensi berlakunya sihab nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Kalau kita tengok pada trend keadaan yang berlaku pada ajaran sihab dan adanya pengikut juga. Kemudian pengikut tu bukan individu je, dah bentuknya keluarga kan, satu keluarga, family. Kan kita nampak tu, saya kira ada satu masalah yang belum berjaya ditangani dalam aspek membendung kefahaman macam ni, atau potensi untuk berlakunya kefahaman serupa. Dan ini bukan baru kan, dulu ada Cikgu Bahar, Rasul Melayu. Konsep-konsep begini membuatkan sebenarnya masyarakat kita ni sebenarnya pada peringkat awal, saya yakin mereka cuba try understand the Quran itself. Maksudnya cuba memahami Al-Quran tu. Tetapi sampai pada peringkat ketika disiplin ilmu tak ada, bukan bermaksud disiplin ilmu tu kena belajar di Morocco, kena belajar di Mekah ataupun belajar di Jordan dan negara-negara Timur Tengah, bukan. Tapi disiplin tu kita tahu proses untuk kita memahami sesuatu fakta. Proses untuk memahami satu fakta. Seandainya itu bahasa, maka perlu menguasai bahasa. Kalau Quran tu adalah bahasa Arab, kena menguasai bahasa Arab. Itulah konsep disiplin yang asas. Maksudnya sama juga disiplin tu kalau kita pakai dalam engineering ke, dalam kejuruteraan, dalam teknikal kan, dalam perkara-perkara teknikal. Yang ini kita mesti juga memahami dunia teknikal itu. Dan sebelum kita main terjah aja. Dunia medical kena memahami macam mana medical tu bekerja. Maksudnya dalam bidang medical, apa sebenarnya proses yang mereka buat, uji kajian. Sehingga hari ini kita tengok sebenarnya meluas konsep berfikir, semua nak tafsir sendiri. Ya, semua nak ikut fikiran sendiri. Konon-konon kita tahulah. Kita menunjukkan kita tahu. Itu satu. Yang kedua, maksudnya dari segi masalah yang akan memberi potensi kepada pemahaman-pemahaman yang bermasalah macam sihab ni. Yang kedua menurut saya adalah aspek ini. Orang mencampur adukkan semua sekali apa yang dia pernah dengar untuk menafsirkan sesuatu. Contohnya Muhammad ni boleh dikatakan tak ada jantina. Macam mana kesimpulan tu boleh muncul? Kita cuba meletakkan diri kita kepada orang yang berfikir begitu. Apakah yang membuatkan dia sanggup, ataupun bukan sanggup lah, sampai pada kesimpulan sedemikian? Pastinya ada satu latar belakang kan. Satu latar belakang cara berfikir, mungkin pengalaman, pengetahuan atau berita-berita yang dia pernah dengar tentang Rasulullah Muhammad ni sehingga membuat kesimpulan. Ini menunjukkan bahawa hal seperti ini adanya latar belakang pengaruh sebelum dia buat kenyataan. Maksudnya sebelum buat kenyataan tu dia ada latar belakang. Dan saya lihat kemungkinan lah berdasarkan kenyataan tu mengagungkan, memuliakan Rasulullah tu berlebihan. Itu konsep daripada, bukanlah semua sufi begitu, tapi elemen sufism, falsafah, wahdatul wujud misalnya yang dibawa oleh tarikat-tarikat tertentu ini yang boleh menyebabkan orang memahami Islam dalam konsep seperti Suhairi. Itu bagi saya lah. Maksudnya bila orang yang tak ada disiplin ilmu belajar pula ilmu tarikat yang melampau atau meninggi ini sehingga dia tak boleh nak filter mana benar mana salah, dia bawa kesimpulan aneh-aneh. Menurut saya itulah dari segi pemerhatian saya berdasarkan dengan kefahaman ini. Menurut Hafiz macam mana? Saya setuju juga sebabnya dia dalam dia kan banyak video-video pasal dia dan ada yang sessionnya mungkin yang ni dan sebagainya. Dalam banyak-banyak tu ada satu tu dia selalu mention pasal kaum, maksudnya Yahudi Nasrani yang dululah. Sebabnya kita tahu bezanya Islam dengan terutama Nasrani sebagainya,
mereka sangat mengagungkan sampai mengangkat Nabi tu Ya, dah jadi Tuhan dah. Tuhan. Ha, Nabi ha tu eh. mulia. Kesempurnaan tu dah sampai dah level Tuhan dah ni. Sampai macam tu kan. Jadi bila tak dijaga so dia pun mengambil idea yang sama dan dia apply pula pada kefahaman yang dia ada sekarang ni. Jadi dia angkat dia kata mulia sangat sampailah dia kata ini dah kira perfect being lah. Dah jadi sampai macam tu lah. So itu antaranya lah yang dapat nampak lah. Okey, ditambah lagi, kenapa sebenarnya peringkat pendidikan kita tak berjaya menangani isu begini? Selain daripada kita tak nafikan, selain daripada penguatkuasaan yang masih belum cukup ampuh lah untuk mengekang keadaan-keadaan orang yang berpotensi murtad sebenarnya kan, seperti Hafiz cakap tadi kan, kalau kenyataan itu dengan sengaja berulang kali tanpa orang kata dalam proses kesedaran yang penuh, bukan dalam keadaan dia mamai, mabuk ataupun dia gila. Maksudnya dia sedar betul apa yang dia cakap. Saya lihat kenyataan seperti ini adalah bentuk ingin sebenarnya sudah keluar daripada Islam lah. Tetapi kenyataan dia keluar daripada Islam tu seharusnya ditetapkan oleh seorang qadi lah ataupun hakim yang perlu meletakkan hukum tersebut. Tetapi kita sebagai masyarakat awam, masyarakat umum yang hidup pada zaman ini dan lingkungan yang masyarakat majoriti Melayu ini, saya kira hal-hal seperti ini tetap tak mampu dibersihkan dengan pendidikan. Walaupun kita kebanyakan negeri lah, mana-mana negeri yang bersifat ada jabatan agama, pasti ada sekolah agama. Menurut saya lah. Mungkin di Pulau Pinang saya tak pasti kan, di wilayah persekutuan saya tak pasti ada tak. Tapi seperti negeri-negeri yang ada sultan, basically ada sekolah-sekolah agama. Bayangkan, ini pun tidak berjaya diselesaikan di peringkat sekolah. Atau adakah persoalan-persoalan ni mungkin Hafiz sendiri ada pemahaman bagaimana sebenarnya, adakah peringkat di sekolah gagal atau sebenarnya benda-benda ini tidak muncul di sekolah tetapi setelah mereka bekerja, bergaul dengan orang yang luar baru sebenarnya persoalan muncul, atau macam mana menurut Hafiz? Saya terfikir juga bila bro mention benda ni, sebabnya rata-rata pengikut ataupun yang percaya sama kefahaman yang dibawa oleh kira Shihab ni lah punya kefahaman, rata-rata memang orang muda. Orang muda, ada yang videonya yang nampak macam dah kahwin, ada yang berkeluarga, ada yang keluarga tu besar, lepas tu ada anak-anak pun sama bagi statement, ada yang kalangan macam remaja ramai-ramai sampai tapi tak boleh hisap rokok ke, ada juga yang tu. Jadi padahal kita tahu yang ni semuanya dah ikut sistem pendidikan yang sama. Maksudnya daripada sekolahnya, dan betul, maksudnya kat sekolah memang masing-masing mesti dah lalu kena wajib ambil pendidikan Islam dan sebagainya, tapi in result still masih lagi boleh terpercaya dengan Shihab. So one thing yang saya boleh mention adalah sistem hari ini terutama dalam pendidikan, memang dimasukkan ada pendidikan Islam dan sebagainya, tapi fokusnya lebih pada untuk exam, untuk markah dan sebagainya lah. Dia bukanlah satu untuk kehidupan. Jadi itu satu bahagian lah. Jadi bila tu practicality tu dah lain lah. Kalau lah mindset dah macam tu, anak-anak dah mindset macam tu, more pada untuk pendidikan, cukup lah. Nanti kalau kena buat kerja khusus ke apa ke, cukup lah. Nak bawa untuk kehidupan sangat tu mungkin tak nak lah, sebab dia pun mungkin tak minat dan sebagainya. Jadi tak mustahil. Dengan tu lah dah habis sekolah, dah duduk, termasuk juga macam Bro Azli kata, dengan ada pengaruh circle yang tak bawa pun pada ingat lagi pada Islam yang sebenar sebagainya. Jadi dia hanyut, dan bila datang kefahaman Shihab, ada yang kalau yang gambar yang pasal
video isap-isap rokok tu, dia kata si Hulk ke Avengers ke, dia percaya je sampai macam tu dia, Sampai macam tu. Maksudnya dalam untuk pengetahuan ataupun untuk kita punya awareness generasi bahawa sekarang keadaan orang untuk merosakkan akidah tu terlalu mudah untuk merosakkan akidah. Atau sebenarnya akidah tu dah rosak dah. Tinggal perlu datang orang yang lebih, orang kata perlu adanya gelombang yang lebih kuat saja untuk menampakkan, menzahirkan kerosakan akidah. Maksudnya bukanlah akidah tu dirosakkan, tetapi akidah tu dah rosak. Sekarang baru kita nampak dia punya simptom, tanda-tanda kerosakan. Dia dah zahir dah. Menzahirkan kerosakan tu di mana. Apa saja yang mampu dirosakkan ataupun keadaan-keadaan yang berlaku ini memberi pukulan sebenarnya kepada kita menyambut Ma'al Hijrah dengan sambutan, Maulidur Rasul dengan sambutan yang sangat gemilang, sangat diperingati sehingga ke peringkat kebangsaan. Tetapi menyelesaikan masalah akidah, kita juga masih tidak mampu sebenarnya. Tidak ada satu penyelesaian yang tuntas. Mungkin juga saya juga ada buatlah beberapa interaksi di media sosial, di akaun saya sendiri. Ada aspek untuk mendapatkan juga gambaran bagaimana sebenarnya pemahaman orang terhadap Islam ini sendiri. Maksudnya yang saya cerita ni adalah berkaitan dengan Muslim maupun non-Muslim lah. Saya taklah buat survey untuk mendapatkan respon, tetapi ketika saya melakukan beberapa konten-konten saya lihat persepsi orang khususnya non-Muslim terhadap Islam itu sendiri, mereka tidak merasa ada apa-apa keistimewaan pada Islam ni. Tidak ada kelebihan. Mereka hanya anggap Islam tu hanyalah seperti agama yang sama seperti agama yang lain. Bahkan dialog-dialog saya dengan orang-orang atau pelajar sekalipun di pelajar jurusan Islam, Islam pun mereka tergamam dalam beberapa persoalan terkait dengan status negara, terkait dengan amalan-amalan yang dilaksanakan di dalam negara, yang katanya negara ini negara Islam. Okey. Namun realiti, adakah negara Islam itu seperti yang kita nampak sekarang? Maksudnya ada perkara-perkara yang dilarang keras dalam Islam, tapi negara Islam yang kita duduki ini melaksanakannya tanpa ada prejudis ataupun secara terang-terang lah diberikan keizinan, kan? Tidak bersembunyi lah. Maksudnya larangan yang diberikan oleh Allah tu dilaksanakan secara terang-terangan. Dan saya kira masyarakat di Malaysia, khususnya di Lembah Kelang, menjadi saksi hal tersebut. So ini bukan satu benda yang perlu dirahsiakan. Bagi yang penonton yang tak tahu bahawa di Lembah Kelang ini terdapat kilang yang memproduksi arak secara besar-besaran untuk diekspor pula. Ini memberikan gambaran negara Islam tetapi boleh menghasilkan dan menjual arak, sedangkan itu terang-terang adalah larangan Allah. Bagaimana sebuah negara yang dipanggil negara Islam boleh melaksanakan hal sedemikian? Saya kira sebenarnya ini yang membuatkan ramai anak-anak muda, remaja tadi tu pelik dengan Islam ni. Mungkin dia tak menyalahkan negara ni, dia menyalahkan Islam. Sebab Islam seolah-olah tak relevan atau tidak sesuai dengan zaman. Sekarang zaman moden. Contoh kan, sekarang zaman multimedia, media sosial, kita boleh kan, kenapa Islam dilihat seperti kuno, ketinggalan atau perlunya pembaharuan seperti agama Syiah. Kepercayaan-kepercayaan baru kan, yang perlu dibentuk sebagai konon-kononnya sebuah rahsia yang terrungkai daripada bertahun-tahun lamanya sehingga sekarang kita boleh jumpa. Contoh, saya kira hal inilah yang membuatkan satu, ketika kita claim kita Islam tetapi hakikatnya kita melanggar Islam, dan kita mempertahankan status Islam tu tetapi tidak mencegah perkara-perkara yang dalam Islam tu jelas diminta.
Kan diperintahkan ke, dilarang ke, kita tak senang cerita, kita tak fokus pada syariatnya, tetapi kita hanya fokus pada gelarnya. Kita takut title untuk saja. tidak mengakui bahawa kita ni bukan negara Islam, semata-mata untuk menjaga seolah-olah kita adalah negara Islam. Maksudnya nak menjaga status, tetapi kita mengabaikan syariat dalam Islam itu sendiri. Hal ini bercanggah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok sambutan Maulidur Rasul, memperingati Nabi. Kita mendengar, boleh saja kan kita mendengar setiap malam ceramah, kuliah di surau masjid. Itu syarat dengan pengajian, syarat dengan ilmu. Tetapi kenapa perkara itu tak memberi impak kepada masyarakat? Tidak menjadikan masyarakat bertambah lebih memahami Islam dan bertambah lebih melaksanakan syariat Islam. Kenapa tak berlaku itu? Bahkan kita akhirnya terperangkap dalam dilema ini, isu akidah ini. Tak, sudah-sudah. Kita masih mendebat di kalangan satu tokoh dengan tokoh yang lain, masih mendebat, sedangkan ada orang-orang yang keliru, yang celaru fikirannya, membuat agama baru. Itu yang mungkin boleh jadi renungan untuk kita pada hari ini. Apa menurut Hafiz? Hafiz nak tutup sesi pertama ni, tajuk pertama kita. Baik, tadi saya ada tertinggal sikit. Tadi kan kita ada masuk sikit pasal pendidikan sebenarnya. Ramai yang ikut pun anak muda kan. Padahal dah ikut sesi pendidikan sekian lama. Sama kalau kat Malaysia ni semua wajib ada kelas pendidikan Islam setiap tahun. Tapi masih lagi boleh terpengaruh dan malah bersuara bagi statement secara public di media sosial kan. Ada benda yang saya nak tekankan adalah secara ramai yang tak sedar sebenarnya ini adalah salah satu sekular yang kita sebut sebagai sekular. Sebabnya agama tu dipelajari dan dikaji sebagainya, tapi practicality tak ada. Hanya saja untuk jawab exam, hanya saja untuk fulfill assignment maybe, hanya saja untuk academically kan. Tapi untuk pelaksanaan dalam kehidupan pandai-pandai lah, tak ada siapa yang akan bawa, tak ada implementasi. Jadi dengan tu dia jadi sekular lah. Even anak-anak tu sendiri adalah orang Islam sendiri, jiwa Islam, mak bapak Islam, belajar Islam, tapi sebabkan keadaannya, sistem pendidikan tu tak bawa pada patutnya dia sendiri yang menjadi pelaksana dan pengimplementasi Islam sendiri. Jadi tak ada apalah nak bawa pun untuk Islam ni dalam kehidupan. So tu. Betul, saya setuju itu. Sebenarnya kunci utama kekeliruan dan orang mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru sebenarnya sekularisme. Sekularisme itu sendiri yang membuatkan kita melihat Islam itu tak cukup sempurna untuk menjawab setiap persoalan. Akhirnya kita menilai hal-hal selain Islam, sehingga muncullah di kalangan anak muda mungkin agama lain pun benar juga, mungkin agama lain pun betul juga kan. Kenapa kita perlu hanya bergantung kepada Islam? Sebab apa? Sistem sekular, kehidupan kita yang sekular hari ini, mau tak mau kita kena akui, walaupun orang kata perlembagaan kita perlembagaan yang mengatakan Islam agama rasmi. Tunku Abdul Rahman berulang kali menyatakan di media, di surat khabar, di majalah, mengatakan Islam hanyalah agama rasmi. Apa maksud agama rasmi? Hanyalah prosedur upacara Islam. Maksudnya upacara majlis-majlis kenegaraan, pertabalan dan sebagainya itu Islam. Ada doa di situ, pakaian yang specifically tutup aurat bagi Muslim, yang non-Muslim tu sopan misalnya kan. Hal-hal begitulah yang saya nak kira kan, bahawa Islam sebagai agama rasmi itu dalam urusan rasmi negara. Tetapi dalam secara kehidupan, secara penerapan kenegaraan pemerintahan, Tunku Abdul Rahman mengakui bahawa menyatakan Malaysia adalah negara sekular. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Malaysia adalah negara Islam sebab Islam di dalam perlembagaan sebagai agama rasmi, itu sudah dijawab oleh bapa kemerdekaan. Kan kita dah nak sambut kemerdekaan dah bulan Ogos ni.
So mari kita tengok juga kan, review sikit apa kenyataan-kenyataan awal untuk menjustifikasi Malaysia ni negara apa. Dan daripada situlah baru kita boleh kolerasikan ataupun hubungkan kenapa boleh ada kilang memproduksi arak di Malaysia, kerana Malaysia negara sekular, bukan negara Islam, yang mana hukum hakam Islam tu perlu dipatuhi. Kalau negara Islam macam tu, kalau negara sekular kan teori boleh belajar, tak ada masalah teori, tapi penerapan tu tidak. Negara sekular begitu. Jadi penerapan tutup aurat itu masih individu. Selama mana hal itu individu, maka dalam negara sekular itu ada toleransinya. Tetapi kalau dalam negara sekular itu melibatkan penerapan akta hukum, pelaksanaan kepada seluruh masyarakat terhadap undang-undang Islam, di situ akan jadi percanggahan dengan prinsip negara sekular. Yang mana negara sekular ni, saya kupas sikit sebab kita nak pergi ke pilihan raya kan, tajuk kita. Kebetulan kita nak masuk juga, kita nak hubungkan di antara tajuk pertama kepada tajuk yang kedua. Dia ini pilihan raya sebabkan minggu-minggu ini adalah ujung waktu-waktu tentang orang bicara tentang PRN kepada 6 negeri. Jadi saya cuba membawa juga konsep negara sekular ni kepada pilihan raya yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini. Bagaimana sebenarnya kita patut melihatnya? Kita patut melihatnya dalam aspek negara sekular bebas untuk melaksanakan apa sahaja selama ia mendapat majoriti undi di peringkat negeri maupun di peringkat Dewan Rakyat, di Parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri. Jadi semuanya terletak pada kepersetujuan ahli-ahli wakil rakyat ini. Jadi wakil rakyat inilah yang menentukan betul dan salah, konsep benar dan palsu itu bergantung kepada majoriti. Sekali lagi, majoriti itu memang orang kata akan mengekang satu pendapat saja kan. Mungkin akan ada second opinion. So ada orang boleh check and balance. Konsep perwakilan demokrasi ini sebenarnya perlu berasaskan sekular. Sistem demokrasi tak boleh bergerak kalau dia berasaskan konsep sistem Islam. Sebab sistem Islam tak memberi hak kepada suara manusia untuk menentukan betul dan salah. Sebab semua dah ditetapkan. Dalam monarki pun tak boleh juga untuk melaksanakan demokrasi ini kerana satu saja tunggal menentukan keputusan, iaitu raja. So, secara kesimpulan, sistem demokrasi ini memang perlu sekular. Adakah monarki takkan sekular? Boleh juga monarki berpotensi juga menjadi negara sekular. Jadi kalau kita faham konsep bernegara, kadang-kadang hal ini sebab apa kita bergelumang terus-menerus dalam masalah yang bertambah makin lama makin teruk, makin lama makin teruk kan. Kadang-kadang kita tak faham realiti. Kita tak mampu memikirkan apa sebenarnya realiti kehidupan kita. Sehingga itulah menyebabkan kita seolah-olah ditipu berkali-kali pun kita sanggup. Kita rela, kita tak merespon kan. Okey, mungkin Hafiz, apa kata Hafiz? Dari segi aspek penetapan negara ni sangat penting untuk masyarakat ni faham kenapa masalah berterusan. Mungkin Hafiz ada point of view. Baik. Kita dah tengok realiti Malaysia Kalau ni kita nak tengok yang based on reality lah. Sebelum ni terutama ialah kalau PRU ke PRN ke yang sebelum ni lah. Banyaknya yang jaja adalah bagi kita peluang untuk naik. Ini satu lah ini permintaan wakil calon lah. Okey calon bagi peluang untuk kita naik, untuk kita cuba Now hari ni dia dah full cycle tau. Semua orang dah tunjuk lah. Tu satu side lah Semua dah tunjuk dan kelompok, setiap parti dah tunjuk. Okey. Ya, siap ada yang bergabung tunjuk juga pun ada. Dia macam persembahan pula Ya, pecah sepakat dengan orang lain. Okey. Jadi walaupun dah sampai macam tu pun perubahan yang sebenar, yang hakiki, yang sepatutnya ada pun tak sampai-sampai. Kan ada yang bawa dengan agenda ni, ada yang bawa agenda ni.
ada yang bawa agenda sekular, ada bawa agenda Islam, tetap masih lagi tak ada satu perubahan yang betul-betul berubah yang mana yang sepatutnya lah. Dan ya, kalau orang Islam sebenarnya, perubahan yang sebenarnya nak tak nak memang adalah satu perubahan yang mengikut redha Allah. Itu yang paling penting lah. Baik, saya tadi ada point tapi Okey. Kalau macam tu saya sambung. Saya ada juga point nak dikongsikan di sini. Kenapa PRN ni isu-isu pilihan raya? Kalau kita tengoklah, kita jujur kepada situasi. Sebenarnya PR ni baru setahun lebih lah yang lalu kan. Kemudian dia hangat balik. Kita hangat balik dengan PRN ni. Sebenarnya kita kadang-kadang heran. Mengundi ni dah macam setiap tahun lah kita mengundi. Kan? Tak PRN nanti kan PRK pula. PRK lagi kan. Yang berlaku dulu dengan langkah Sheratonnya dengan bagai-bagai lah drama dalam politik Malaysia ni. Apa yang kita nak fahami adalah sebenarnya pemimpin ataupun wakil rakyat lah yang katanya mewakili rakyat ini sebenarnya mewakili rakyat. Mereka ini mewakili ke rakyat? Adakah benar pilihan raya berterusan seperti ini hanya adalah keinginan rakyat atau sebenarnya keinginan kelompok parti? Kelompok parti sebab bebas biasanya tak akan ada masa untuk mereka berebut kerusi ni kecuali mereka ada kroni ataupun mereka ada kesepakatan di balik layar lah bukan di depan masyarakat, di belakang masyarakat. Ya, kita tak tepi bebas. Tapi keutamaan yang kita nampak adalah orang-orang yang bertanding ini, mereka ni memperjuangkan nasib rakyat katanya nak selesaikan masalah-masalah. Pada hakikatnya saya lihat isu pilihan raya ini, masyarakat atau rakyat itu sendiri mengharapkan penyelesaian. Begitu banyak masalah sekarang. Kan? Hari ini orang sebenarnya tak kisah dah siapa yang naik. Yang penting masalah selesai. Boleh selesai masalah. Tetapi di tengah-tengah untuk mengharapkan orang yang boleh menyelesaikan masalah, ada kelompok yang akan mempertahankan status quo mereka. Mempertahankan kedudukan yang mereka ada selama ini. Sebab tu adanya muncul, kita bagi yang tua-tua ni turun lah, biar yang muda-muda. Sebenarnya tak ada yang muda kalau tak ada yang tua, maksudnya kan. Tua tu mesti ada juga pengaruh dia. Dan paling penting adalah pola fikir orang-orang ketika menjadi wakil rakyat tu apa? Adakah benar-benar selesai masalah atau sebenarnya hanya untuk meneruskan apa yang telah diwariskan? Di samping itu, sebab kena faham masalah tu bukan kita nak bincang macam ni. Masalah yang melanda negara kita, melanda rakyat, itu bukanlah bentuk daripada salah laku individu. Bukan daripada salah laku individu semata-mata, maka pincanglah seluruh rakyat di negara ini. Tetapi sebenarnya salah laku sistem dan juga tata cara kita kelola kehidupan. Sebab kita hari ini kan, kita ditentukan, kalau hari inilah kita tanya, kalau kita randomly tanya kepada masyarakat, apa yang mereka nak dengan pemimpin? Apa yang mereka nak pemimpin buat? Mereka nak apa? Mereka nak pendidikan percuma. Mereka nak pekerjaan. Mereka nak keperluan mereka dipenuhi. Semuanya bersifat materialistik. Itu yang kita nak beritahu, bahawa memang kita tak nafikan semua itu yang menjamin bahawa kehidupan rakyat akan tenang. Masyarakat akan rasa tenang, lapang hati, tidur malam dengan lena. Tapi ingat, kehidupan seperti itu pernah melanda Amerika Syarikat. Masyarakat mereka dengan kehidupan yang tenang, mewah, banyak. Tapi apa berlaku? Hari ini, krisis dadah juga melanda. Sebab macam ni, ketika kita berfikir hanya menikmati dunia, dunia ni ada batas. Dunia ni ada batas. Kepuasan apa pun yang kita cuba kejar, kita akan mula ikut hawa nafsu. Bila kita kejar dunia, kita akan guna hawa nafsu kita lah.
Kita dah dapat A, kita nak B. Kita dapat isteri satu, nak dua. Nak dua, nak tiga, nak empat, nak lima. Lala isteri orang pun kita nak juga. Ini antara bentuk kalau kehidupan kita berlandaskan dunia. Sebab kan hari ini, sekularisme ni, konsep macam Hafiz sebut tadi lah. Theoretical boleh belajar, practical tak. Practical kita kena ikut kehendak manusia. Majoriti, bila majoriti, yang majoriti itu adalah manusia. Manusia ni kaya dengan hawa nafsu. Kalau ikut diri manusia, semua benda kena boleh. Kan? Minum arak kena boleh. Sebab datangkan keuntungan, perniagaan. Berfikir, ini adalah berfikir kapitalisme. Sekarang ni, kita telah memandu. Sebab sekularisme ni memerlukan satu arah pandu untuk memenuhi hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang boleh, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang boleh memenuhi hawa nafsu adalah cara berfikir kapitalisme. Kita cuba meraih sebanyak-banyaknya kenikmatan, meraih sebanyak-banyaknya manfaat yang kita boleh dapat. Tanpa, kalau kita perlu halang sekatan, kita kena buang sekatan. Itu cara berfikir kapitalisme. Jadi ini antara penyebab kenapa krisis itu tak pernah selesai. Jadi tukar parti, tukar individu, adakah masalah selesai dengan pilihan raya? Sebab pilihan raya hanya menukar individu, menukar pelaku, pelaksana, hatta pemikir sekalipun lah. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang naik ini, pemikir-pemikir ini, adakah mereka berfikir menyelesaikan masalah mengikut pencipta yang menciptakan alam semesta atau mengikuti hawa nafsu? Contohlah kita kata, kita kan ada para ustaz yang jadi wakil rakyat. Okey, sekali lagi kita kena faham apa batas seorang ustaz yang jadi wakil rakyat. Ketika dia menyatakan kebenaran, dia mengajak kepada kebenaran, apa yang menjadi batas dia? Suaranya hanyalah dia seorang, dua orang, tiga orang. Itu saja. Sebab sekali lagi, yang ditawarkan dalam sistem sekular, kapitalis, demokrasi ini adalah kenikmatan yang manusia ingin, iaitu hawa nafsu. Bukan ketaatan kepada pencipta. Jadi kalau kita faham kenapa masalah ni tak pernah selesai, sebab kita bertindak memproses penyelesaian masalah masih dengan kiblatnya adalah kehendak manusia, bukan kehendak pencipta. Sedangkan pencipta lah yang paling tahu kestabilan apakah cara untuk menstabilkan dunia ni. Kan? Nak memastikan krisis tu tidak berulang atau tidak terlalu memakan masa yang lama untuk diselesaikan. Itu pencipta yang design masalah dan pencipta juga memberi penyelesaian masalah. Jadi kalau menurut saya, masalah utama adalah pemikiran masyarakat yang sekular. Kemudian aturan-aturan ini berlandaskan kapitalisme. Maksudnya dari segi penyelesaian masalah, ada tuju negara, cara negara dipimpin dan nak ke mana itu dengan kapitalisme. Sistem ekonominya, pendidikannya masih berlandaskan, berkiblatkan kapitalisme. Dan cara memilih pemimpin dan menentukan hukum menggunakan demokrasi. Jadi inilah seluruh hal-hal yang kita kena fahami kenapa masalah tak pernah selesai. Dan jadi pilihan raya ni boleh selesai tak masalah? Tak. Pilihan raya hanyalah kalau kita tengok kempen-kempen yang cuba dibuat, propaganda-propaganda yang sedang dijual sekarang adalah mereka berhempas pulas untuk memastikan mereka menjadi pemimpin ataupun orang yang mengelola negara ini ataupun kerajaan negeri supaya mereka boleh meneruskan agenda mereka. Adakah itu agenda Islam? Mustahil, kerana dia macam ini saya kena tambah satu poin ni habis. Iaitu kalau pemimpin bersedia untuk terapkan Islam, nak laksana perintah pencipta, tapi masyarakat tak bersedia, adakah berlaku? Itu tak akan berlaku juga, kan? Pemimpin, orang yang memimpin nak laksana, tapi yang di bawah tak nak, apa yang berlaku? Chaos. Berlaku rusuhan, bukan berlakunya
kudeta ke kan, berlakunya dirampas atau bahkan dibunuh dengan berbagai ancaman. Maksudnya masyarakat kita perlu bersedia, perlu disediakan, perlu disiapkan untuk menjadi kepada ketaatan kepada pencipta, memproseskan diri untuk bersedia menerima segala aturan dari pencipta supaya seluruh baik pemimpin, masyarakat dan negara sistemnya itu dapat diubah secara holistik supaya semua orang dapat bergerak sesuai dengan aturan pencipta. Itulah Islam. Kesimpulan saya macam itu. Dan tampilan lagi. Okay, Hafiz ada pendapat sebelum kita tutup closing kita punya session hari ni. Okey. Dia bukan soalan cipu pas. Dia memang dia, kita dekat Malaysia ni memang kenal. Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara demokrasi demokrasi biasanya kita akan sebut sebagai demokrasi berperlembagaan lah. Bila sebut demokrasi ni kalau ibu kalau bro sendiri lah, kalau keluar tak tahu lah, tanya sekarang ke ataupun mungkin esok tanya masyarakat luar, kalau sebut demokrasi, apa ada dalam minda rakyat Malaysia, mereka akan lihat demokrasi itu adalah pilihan raya. Tak dinafikan. Padahal sebenarnya dia ada beza sebenarnya pilihan raya tu dengan demokrasi. Ini pun adalah salah satu sebab kenapa banyak yang mengiyakan pilihan raya yang ada ni boleh saja dah ikut sunnah dan sebagainya lah. Ini pun perlulah kita kongsikan dengan penonton, kena faham dua benda ni. Sebabnya pilihan raya tu hanyalah sekadar satu cara dengan dia lah ambil undi dan sebagainya untuk pemilihan siapa yang lebih layak dan sebagainya lah. Tapi demokrasi itu sendiri dia bukan pilihan raya. So demokrasi itu sendiri adalah satu sistem yang mana dengan sistem tu lah dia buka ruang seluas-luasnya buat manusia untuk pilihan ikut sendirilah tanpa ada satu sadaran yang ada satu tolak ukur. Dan benda ni kalau dalam Islam sebenarnya dia sangat kontradik lah. Sebabnya dalam Islam dia memang ada bagi ruang untuk manusia buat pilihan, buat undian tapi dia tak boleh lebih limit. Jadi limitnya apa? Hukum syarak lah. So katalah dalam hukum syarak kata tadi kita pun ada mention pasal arak haram, that's it. Full stop. No compromise. Memang tak ada walaupun siapa yang datangkan keuntungan, walaupun dia boleh berikan pelaburan besar kepada negara. Yes. Kalau itu cerita arak, cerita judi lagi, cerita apa kalau kat luar tu judi macam-macam. Ni kalau keluar ni apa sport toto dan sebagainya lah jadi itu bezanya. Kalau Islam tak ada ruang untuk okey siapa setuju kalau kita nak teruskan kilat arak. Tak ada, ruang tu tak ada dibuka. Berbeza dengan demokrasi, beza dengan demokrasi, dia haram tak haram kalau dalam Islam masih lagi dibuka. Kalaulah kata tadi isu arak, kalaulah ada pun dalam Dewan Rakyat ataupun Parlimen orang bincangkan ada usul untuk tutup. Tapi tiba-tiba dalam ramai-ramai tu majoriti kata tak boleh lah. Sebabnya tadi kan kata kalau dengan arak ni lah kita adalah produksi Asia terbesar arak jadi kalau kita tutup ekonomi kita rugi bayangkan tu kata kalau dalam Islam sebenarnya ni full stop tak boleh. Jadi beza pilihan raya memang boleh. Demokrasi itu kes dia. Satu benda yang saya nak tambah lah sebelum kita closing lah, saya rasa kita lagi 10 minit terakhir ni. Selalunya orang bila nak beralih kepada Islam, orang hanya lihat hukum syarak itu dalam aspek haram tutup kan. Padahal kalau orang-orang sekular, orang liberal akan cakap, habis tu macam mana? Semua ni sumber pendapatan negara. Semua ni adalah hasil daripada FDI, Foreign Direct Investment. Habis kalau kita tutup, habis tu pekerjaan macam mana negara nak berjalan. Okey, kat sini saya nak bagi satu konsep berfikir lah. Kalau Islam haram, ada tak yang Islam halal kan?
Islam haram adalah bentuk daripada untuk mencegah kerosakan melanda umat manusia. Bukan orang Islam je. Untuk umat manusia, seluruh manusia. Itu prinsipnya. Sebab datang dari pencipta bro. Datang daripada pencipta. Ini bukan main-main ni. Kalau tak puas hati kita sembang. Pencipta tu siapa? Okay. Tu belakang kira. Intinya, kalau Islam haram-haram, yang Islam halal tu ada tak? Ada tak cara Islam membangun ekonomi negara? Bro, ada bro. Kan? Penonton semualah. Saya cuma cakap, ada. Macam mana membangun. Bukan hanya jual kurma, jual madu, jual kismis, jual tasbih. Bukan. Membangun ekonomi. Islam ada polisi-polisi luar negara. Ekonominya. Macam mana untuk import dan ekspor. Ada proses tu. Islam bukan negara tertutup. Islam bukan negara jumut yang terkurung dalam tempurung. Bukan. Islam adalah negara global. Negara yang boleh melakukan perdagangan. Negara yang boleh melakukan penghasilan industri. Tetapi Islam ada garis panduan. Sebab Islam ada tujuan. Negara yang ada tujuan beza dengan negara yang tak ada tujuan. Negara yang tak ada tujuan, dia ikut je. Negara maju buat apa, dia buat. Negara ni buat apa, buat. Negara ni buat apa, buat. Negara yang ada tujuan seperti negara Islam ataupun daulah Islam ataupun khilafah orang nak sebut, sekalipun apapunlah istilahnya, dia ada dasar dan tujuan. Dia nak pergi mana? Negara ni nak pergi mana? Kalau negara ni adalah rahmatan lil alamin, nak membawa ke rahmat seluruh alam, itu tujuan negara ni. So negara tu ada hala tuju dan dia akan melakukan proses ekonomi. Kan kita ada sumber pendapatan, ada. Mungkin saya tak sesuai nak cerita kat sini, panjang nanti jadinya. Sumber pendapatan seperti kharaj, jizyah, ada kita ada jizyah, kita ada lagi beberapa perkara yang ghanimah, kita ada juga kita ada barang temuan, kita ada harta milik umum. Kita ada banyak elemen yang bagaimana Islam memastikan kestabilan kepada negara, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di mana Islam mewajibkan pendidikan tu wajib untuk setiap umat, setiap orang. Bukan Islam je, non-Muslim pun wajib dapat pendidikan. Maksud bila wajib, dan Islam ni kelebihan dia apa? Bila wajib, bukan maksudnya rakyat tu kena fulfill syarat untuk dia mendapatkan pendidikan. Contoh, wajib hari ni. Wajib tu kena dapat kena ada daftar, kena wajib berdaftar dengan pejabat pendidikan. Itu wajib hari ni. Wajib di dalam Islam tu berbeza. Wajib hari ni rakyatlah yang kena cukupkan syarat supaya mereka diterima dalam sistem pendidikan. Dalam Islam, wajib tu adalah negara tak boleh membuatkan rakyat gagal melaksanakan sesuatu yang wajib. Contoh, negara wajibkan pendidikan. Maksudnya tak boleh ada apa-apa sekatan kepada orang yang nak pergi sekolah. Contoh syarat kena bayar yuran. Tak boleh dengan ni. Kalau yuran tu membebankan rakyat, maka yuran tu perlu dihapuskan ataupun dihilangkan pada orang tertentu. Dia tak perlu bayar yuran sebab dia tak mampu misalnya. Maksudnya hal-hal seperti itu wajib di dalam Islam dengan wajib hari ini tak sama. Contoh hari ini wajib pakai topi keledar. Maksudnya orang tu kena beli topi keledar. Itu dalam Islam. Kalau Islam mewajibkan topi keledar, macam mana orang yang tak mampu nak dapat topi keledar? Negara kena sediakan topi keledar. It means macam tu. Sebegitu sekali Islam meletakkan kalau wajib, maka dia kena memudahkan hal tersebut. Itu gambaran-gambaran yang saya nak bagi tahu bahawa cara tak sama, betul. Sebab sekarang kiblatnya kapitalis, mesti untung. Negara tu mesti dapat untung. Dalam daulah Islam ataupun sistem Islam, negara bukan company, syarikat untuk dapat untung. Negara harus memastikan rakyat mendapat kesejahteraan. Keperluan hidup dipenuhi. Sehingga, kenapa penting? Okey, kita cerita sikit lah. Negara ada visi, dia berfikir macam ni. Sebuah negara yang sistemnya ada vision ke mana, kenapa penting rakyat itu dipenuhi keperluan dia? Agar rakyat tu produktif memikirkan misi dan visi negara. Sebab yang memacu hala tuju, yang merealisasikan pergerakan negara itu mencapai tujuan adalah rakyat itu sendiri. Kalau rakyat asyik lapar,
itu tak cukup, ini tak cukup. Rakyat sini, macam mana rakyat nak memikirkan macam mana negara kita nak lebih baik? Macam mana? Dia tak sempat nak fikir. Tak sempat nak fikir. Dia fikir perut dia je. Inilah antara macam mana sebuah negara yang diatur oleh pencipta tu mampu menjadikan rakyatnya tu produktif untuk menyumbang kepada negara. Sebab itu kita tengok, tak ni nafikan. Sejarah membuktikan di zaman-zaman kegemilangan Islam tu, masyarakat dia tu sangat produktif untuk menempa kejayaan demi kejayaan demi kejayaan demi kejayaan. Sebab apa? Sebab sistem negara itu menyokong kepada proses untuk membantu membawa negara itu menuju visi yang besar, iaitu rahmat ke seluruh alam. Ini yang saya boleh kongsikan pada malam ini, insyaAllah. Okey Hafiz. Baiklah. Rasanya cukup kita punya perbahasan tentang pilihan raya, tentang ajaran sihat. Kita harap kalau ada penonton yang menonton rancangan ataupun sesi kami ini, dapatlah diberikan kongsi kalau kebaikan itu ada dalam isi kandungan yang kami ceritakan ini. Bolehlah share ataupun like dan juga komen pendapat anda terhadap apa yang kami sampaikan, agar menjadi sesuatu bermanfaat kita di masa akan datang dan menjadi salah satu amal mulia di sisi Allah SWT dalam kita sebagai manusia, sebagai umat Islam yang hidup pada hari ini, lebih memberikan kebaikan-kebaikan yang kita dapat laksanakan hari ini. Mungkin itulah penyelamat di hadapan Allah di yaumul qiyamah, insya-Allah. Okey, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillah, dan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.